Hai, selamat datang ke channel Cikgu Nurul. Subjek yang saya akan ajar ialah matematik tambahan. Susah ke ADMAT? ADMAT senang aja. Yang penting, don't give up. Dan kita perlu yakin dengan diri sendiri. Anda mampu mengubahnya. Anda boleh muat turun latihan melalui pautan yang diberi di bawah video ini. Terima kasih. 3.2 Kameran tak tentu. Kameran tak tentu bagi suatu fungsi algebra. Contoh 1. Kamerkan setiap yang berikut terhadap X. Okey murid-murid, seperti yang kita belajar topik 2 iaitu bab 2 pembezaan, bila kita bezakan indeks ataupun kuasa bagi sebutan kita berkurang satu. Okey, tetapi untuk pengameran terbalik, kan dia songsang. Kalau berkurang satu pada pembezaan, maka pengameran akan bertambah satu. Dia punya indeks pada sebutan. Okey, sebagai contoh, cikgu tunjuk untuk contoh A. Okey, 12. Kamerkan 12. Okey, terhadap X. Bila kita kamerkan dia, kita akan dapat, bila cikgu kamerkan 12, okey, cikgu akan dapat 12X. Daripada tak ada X, dapat X. Okey, tetapi untuk pengamiran kena ada tambah C. Okey, sebab tu kita cakap tak tentu, kita tak tahu lagi nilai C kita. Okey, ingat ya, semua bertambah satu. Contoh, okey, 1/2. Okey, cikgu kamerkan. Cikgu kamerkan 1/2. Okey, terhadap X. Kalau terhadap X tu maksudnya dx. Terhadap X. Okey, jadi cikgu akan dapat 1/2 apa? Ya, 1/2X tambah C. Senang saja. Okey, lagi sekali. Untuk C, cikgu nak kamerkan negatif 0.5 terhadap X. Di mana cikgu akan dapat negatif 0.5 X tambah C. C adalah pemalar. Okey, simple saja. Ingat ya, pembezaan kurang satu. Okey, tetapi pengamiran bertambah satu. Contoh 2, kameran tak tentu bagi suatu fungsi algebra. Okey, kita tengok untuk contoh A. Cari kameran tak tentu bagi setiap yang berikut. Okey, kita kamerkan X kuasa 3 terhadap X. Jadi, cikgu buat A dulu. Okey, kita tengok ya. Kita tengok sini. Okey, X di sini, dia ada kuasa 3. Okey, jadi yang tadi tak ada X bila tak ada X dapat 1X. Okey, tapi macam mana masalahnya kalau ada X? Okey, bila ada X memang dah ada X kuasa 3. Okey, dx. Okey, jadi ingat indeks bertambah 1. Indeks bertambah 1, 3 tambah 1 akan jadi 4. Okey, apabila pengamiran kita akan ada pecahan. Indeks yang dah bertambah 1 tu dia akan per. Okey, dia akan jadi penyebut di bawah, denominator. Dan jangan lupa tambah C. Tada! Simple kan? Okey, ingat ya. Bila dah ada X, okey, maksudnya indeks bahagi X mesti bertambah 1 dan hasil tambah tu jadi pecahan per. Dia jadi penyebut di bawah ataupun denominator. Okey, selesai. Senang. Okey, yes. Okey, untuk B pula. Okey, dia macam juga seperti pembezaan. Kita tidak boleh bezakan sesuatu persamaan kalau X ni berada di bawah pecahan. Sama juga dengan kameran, untuk pengameran. Okey, jadi kita tak boleh. Jadi cikgu bawa naik atas. Kalau kuasa 2, kalau bawa naik atas akan jadi X negatif 2. Okey, ini belum proses pengamiran ya. Ini proses kita membawa X ke atas. Sebab bila X berada di bawah, pembawah ia tidak boleh dikamerkan. Okey, seterusnya baru kita buat proses pengamiran. Okey, buat hati-hati 2X. Okey, negatif 2
tambah 1. Ingat? Okey, negatif 2 tambah 1. Jadi kita akan dapat negatif 1. Hasilnya pergi bawah. Negatif 1. Jangan lupa tambah C. Okey. Jadi ni hati-hati ya. 2 bahagi negatif 1, kita akan dapat negatif 2. X negatif 1. Tambah C. Okey, bila selesai, biasakan indeks kita positif. Sekarang indeks kita negatif. Jadi, kita bawa pergi bawah lah. Negatif 2 per X tambah C. Yeay, senang sahaja. Senang kan? Contoh ketiga, cari kameran bagi setiap yang berikut. Okey, murid-murid ingat tak contoh yang kedua tadi? Okey, ni ada satu je sebutan, ni ada satu je sebutan. Okey, apabila contoh yang ketiga, tengok ini ada dua sebutan. Sebutan pertama, sebutan kedua. Yang ini pula, okey, kita kena kembangkan. Tak apa, kita buat satu-satu. Kita buat A dulu. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, apabila ada proses tambah, ini sebenarnya kita boleh pecahkan dia, leraikan dia di mana 3x kuasa 2 kita tambah dengan 2. Begini. Okey, cikgu tertinggal. Sebenarnya ni adalah dx terhadap x terhadap x. Okey, so kita kamerkanlah satu persatu. Jangan lupa macam mana nak kamer. 3x kuasa 2 akan jadi 3x kuasa 3 tambah 1 Jadi 3 pergi bawah. Okey, apabila dia tambah, okey, kita buat satu persatu. Okey, 2 pula bila tak ada x akan jadi ni tambah sebab sini tambah 2x. Okey, last kali baru tambah c. Gitu. Okey, seterusnya adik-adik. Sorry, murid-murid. Okey, kat sini kita boleh ringkaskan. 3 dengan 3 kita boleh tolak. Kita boleh potong Jadi tinggallah x kuasa 3 tambah 2x tambah c. Tada! Senang kan? Okey, siapa cakap ADMAT tu susah? Okey, ADMAT is my passion. Okey, untuk soalan B. Okey, untuk soalan B, kita tak boleh kamer kalau dalam bentuk macam ni. Kita kena kembangkan dulu. Kembangkan and then kita ringkaskan. Jadi hati-hati bila kita nak kembangkan. Okey, kat sini cikgu kembangkan dulu. Okey, cikgu berjaya kembangkan. Okey, bila kembangkan masih ada tanda kameran sebab kita masih dalam bentuk pengameran, kita belum kamerkan lagi tau. Okey, terhadap x. Jadi, cikgu ringkaskan dulu. Okey, sebenarnya bila ada 3 sebutan tu, sebenarnya kita pecahkan macam ni. Okey, kita pecahkan macam ni. Maksudnya x kuasa 2 dx kita tambahkan dengan Okey, tapi bila dah mahir, kita tak perlu pun tunjuk tiga-tiga ni. Cikgu nak tunjukkan di mana kena kamer satu-satu. Okey, tak apa, nanti cikgu tunjuk contoh yang lain. Okey, kita kamerkan. Okey, x kuasa 2 akan jadi bertambah 1, 3 per 3. Okey, x ni kalau tak ada nombor, sebenarnya nombor dia 1 Jangan lupa. Jadi kita akan dapat 4x2 per 2. Yang ini pula tolak. Okey, tak ada x akan jadi 1x. Dan jangan lupa tambah c. Okey, jadi di sini kita tengok mana yang boleh ringkas. Okey, ni boleh ringkas. Okey, jadi di sini tada! Selesai. Mudah kan? Okey. Bagus. Good. Okey. Okey, contoh yang ketiga iaitu contoh yang 3C. Okey, dekat sini tengok. Kita tetap tak boleh kamerkan lagi. Kita kena kembangkan dulu. Darab satu persatu. Okey, kita darab satu persatu untuk C. Jadi, masih ada tanda kameran. Okey, x2, x5 dx.
Okey, di sini kalau adik-adik, kalau murid-murid perhatikan 2 dengan 5, X kuasa 2 dengan X kuasa 5, kita boleh ringkaskan lagi. Okey, kita boleh ringkaskan lagi macam ni. Potong berapa? Okey, ini potong habis. Sini tinggal X 3 lah. Okey, jadi cikgu buatlah 1/X3. Okey, jangan lupa kita tak boleh kamer kalau X berada di bawah sebutan. Kita bawa naik atas dulu. Tengok tanda pengamiran masih ada lagi. Okey. Okey. Jadi cikgu tunjuk macam mana cikgu nak kamerkan tanpa tunjuk yang tambah-tambah ni. Saat ini untuk bagi memahamkan murid-murid. Okey, jadi cikgu terus je. Tengok cikgu terus je. X kuasa 2 akan jadi 3 X3/3. Okey, yang ini pula tambah X negatif 3 tambah 1 negatif 2 per negatif 2. Yes, simple kan? Jadi kita dah cut satu working step lah. Jadi kita hati-hati, ini hati-hati, kita tengok. Okey, boleh potong. Jadi kita akan dapat X kuasa 3. Positif bahagi negatif, kita akan dapat negatif X kuasa 2/2 tambah C. Okey, hati-hati kat situ Okey, tertinggal ni, negatif 2. Okey, lepas tu indeks kena bawa pergi bawah, kena positif. Okey murid-murid, jangan lupa depan X ni tak ada nombor. Bila depan X tak ada nombor, sebenarnya nombornya adalah 1. Jadi bila X dibawa ke bawah, tengok cikgu buat, 1 tu tertinggal ke atas. Jadi 2X kuasa 2 tambah C. Senang kan? Okey. Yang penting dengan saya matematik tambahan menjadi mudah. Contoh 4. Dengan menggunakan kaedah penggantian, cari kameran tak tentu bagi setiap yang berikut. Okey, 4A. Okey, adik. Okey, murid-murid, perhatikan ya. Kita menggunakan kaedah penggantian. Okey, macam mana kita nak membuat pengamiran dengan menggunakan kaedah penggantian? Okey, macam mana kita nak ganti tu? Okey, selalunya kita buat macam ni lah. Katakan U sama dengan 3X tambah 5. Bermakna ini tau. Ini adalah U. Jadi, kalaulah, okey. Jadi, bila cikgu bezakan U terhadap X, du dx akan dapat 3. Okey, jadi kesimpulannya, kalau cikgu nak cari dx, okey, cikgu darab dululah. Okey, cikgu nak dx sebagai sebutan. Jadi 3 bawa pergi kiri jadi bahagi. Kesimpulannya dx sama dengan du/3. Okey, x sebagai sebutan. Okey, baru kita pergi yang seterusnya di sini. Okey, di mana baru cikgu nak kamerkan terhadap X. Jadi cikgu buat macam ni, cikgu gantikan dia. Kita tahu 3X tambah 5 ni adalah U. Jadi sebenarnya macam mana nak kamerkan dia? Nak kamerkan dia adalah U tu kuasa 5 tetapi bahagi 3 kat sini. Bahagi 3. Okey, terhadap U. Okey, kena macam tu. Lepas tu macam mana? Okey, ingat bila kita nak kamerkan indeks 5 bertambah 1 jadi 6 Jadi U kuasa 6, ingat 6 bawa pergi bawah tapi ada 3 kat bawah kan? Cikgu buat 3, 6 pergi bawah dia. Macam tu. Okey, tambah C. Okey, macam tu. Jadi cikgu selesaikan dulu di mana U kuasa 6 hasil darabnya 18 tambah C. Lepas tu buat apa? Baru cikgu gantikan U tu tadi. U tu bukan ke 3X tambah 5. Yes. Cikgu berjaya dapatkan dia. Ini masuk dalam ini. Okey. Selesai. Senang kan? Okey, kita tengok contoh 4B pula. 4B. Okey, masih menggunakan kaedah penggantian. Okey, macam mana ni? Okey, kita ambil yang dalam ni lah. Yang dalam ni Ni adalah U. Okey, katakan U sama dengan 5X tambah 2.
Okey, jadi cikgu carilah du dx, cikgu akan dapat 5. Okey, cari x sebagai sebutan. Jadi dx sama dengan du per 5. Okey, x sebagai sebutan kan. Jadi terus pergi seterusnya. Okey, barulah kita nak kamerkan okey, terhadap x bererti okey, ini u kan, di mana u per 5 terhadap du. Okey, jadi kita buat apa? Okey, jangan lupa ya, kuasa 2. Okey, sorry, punca kuasa 2 kalau kita tukar kepada bentuk indeks sebenarnya 1 per 2. Macam ni kan. Okey, masih du lagi, cikgu ubah bentuk je. Okey, ingat 1 per 2 tambah 1. 1 per 2 tambah 1 akan jadi U 3 per 2. Tambah 1 akan jadi 3 per 2. Pergi sini. Bawah memang ada 5 kan. Okey, confident. Jangan takut. 3 per 2 pergi bawah. Okey, tambah C. Okey, jangan risau. Kita kan ada kalkulator. Masuk je dalam kalkulator. Okey. Okey, so sekarang apa kita nak buat ni? Okey, jadi 5 darab 3 per 2, cikgu akan dapat okey, U 3 per 2, cikgu akan dapat 15 per 2 tambah C. Okey, jadi bawa ni atas, kita terbalik 2 per 15 U 3 per 2 macam ni. Okey, tambah C. Okey, cikgu naikkan sikit. Okey, kesimpulannya, baru kita gantikan maklumat U tu tadi. Di mana 2 per 15, U kita apa tadi? 5X tambah 2, 3 per 2 tambah C. Selesai. Senang kan? Okey, simple saja. Contoh 5. Kamerkan setiap yang berikut terhadap X. Okey, tadi adalah menggunakan kaedah penggantian. Okey, tapi sekarang kita guna kaedah biasalah. Okey, jadi tengok betul tau. Kalau ia berbentuk apa nama ni? Bracket. Okey, cikgu buat A. Okey, cikgu nak kamerkan 2 tolak 3x kuasa 4 ni terhadap x. Okey, ingat, apabila dia berlaku dalam bentuk bracket macam ni, dia bentuk macam ni bentuk bracket. Jadi, indeks pada bracketnya bertambah. Okey, macam pembezaan. Bila pembezaan, indeks pada bracketnya berkurang 1. Okey, tapi kat sini, indeks pada bracket bertambah 4 tambah 1, 5. Pergi bawah. Okey, 5 dekat sini. Okey, seterusnya, ini hati-hati ya. Kita bezakan di dalam bracket. Kita bezakan. Bezakan di dalam bracket. Okey, bezakan di dalam bracket bermaksud 2 akan jadi kosong, negatif 3x akan jadi negatif 3. Gitu. Jadi, tambah C. Okey, jadi cikgu selesaikan. Negatif 15 tambah C. Begitu. Okey, ingat, murid-murid, bila dalam bentuk pecahan, jangan biarkan negatif berada di bawah. Okey, negatif perlu berada di atas ataupun di tengah-tengah. Cikgu buat macam ni. Okey, baru lengkap kita punya jawapan. Tada! Simple kan? Okey, kita cuba balik semula dengan B. Okey, kita cuba B pula. Okey, sama juga dengan pembezaan, sama juga dengan kameran. Kita tidak boleh kamer sekiranya bracket kita berada di bawah. Okey, bracket kita sekarang berada di bawah. Jadi, cikgu bawa naik atas dulu. Okey, bila berada di bawah, okey, jadi macam ni lah, 5x tolak 3 negatif 6. Kita nak kamerkan terhadap x. Okey, so kita ulang balik cara ini. Negatif 6 tambah 1
kita akan dapat apa? Ya, betul. Negatif 5. Pergi bawah. Okey, negatif 5. Saya buat bracket. Lepas tu ingat, kita nak bezakan dalam ni. Okey, nak bezakan dia. 5x akan jadi 5. Negatif 3 tak ada apa-apa. Okey, 5. Macam tu ya, murid-murid. Okey, dengan tambah C. Okey, jadi kita baru ringkaskanlah. Negatif 25. Ingat, negatif tidak boleh berada di bawah. Mesti berada di tengah atau atas. Cikgu letak tengah lah. Okey, jadi cikgu buat macam ni. Okey, apa yang belum selesai? Ya, betul. Bracket, indeksnya perlu positif. Okey, cikgu bawa pergi bawah. Bracket sahaja pergi bawah ya. Nombor 3 ni kekal kat atas. Bracket sahaja yang bergerak. Yes, siap. Okey, begitulah cara dia yang bracket. Okey, good. Mudah kan? Memang mudah. Tentukan nilai pemalar bagi pengamiran. Ini, pemalar tu yang cikgu cakap mula-mula lah. Yang C tu adalah pemalar. Okey, C ni adalah pemalar. Okey, dari bagi dy dx 4x kuasa 3 tambah 6x kuasa 2 tolak 3 dengan nilai y sama dengan 25 dan nilai x sama dengan 2. Okey, kita nak cari dy dx. Okey, macam mana kita nak kita nak cari C. Bagaimana nak dapat C? Oh, bila kita kamerkan dy dx. Ingat, bila kita kamerkan dy dx, kita akan dapat apa? Okey, cikgu buat dulu sini. Cikgu nak kamerkan dy dx ni. Bermaksud cikgu kamerkan okey, bila cikgu kamerkan dy dx, cikgu dapat y lah. Okey, jadi kita buat terus 3 4 per 4 kuasa 2 3 per 3 tak ada x. Dapat 1x, jangan lupa tambah c. Okey, kita ringkaskan dahulu. Y sama dengan x4 tambah 2x3 tolak 3x tambah c. Okey, macam mana perginya 6 dengan 4 ni cikgu? Okey, jangan lupa ni kita potong. 6 bagi 3 kita potong. Ya, murid-murid, tinggal 2. Yes. Jadi begini. Jadi macam mana nak cari nilai C? Okey, murid-murid tengok. Dia dah bagi nilai Y. Dia dah bagi nilai X. Apa lagi? Gantikan dia. Jadi, cikgu gantikan. Okey. Bila Y sama dengan 25 dan X sama dengan 2, cikgu gantikan dalam persamaan. Tak gitu. Okey, bila menggantikan terus kita akan dapat nilai C kita. Okey, kita akan dapat negatif 1. Jadi biasakan C di sebelah kiri lah. Kita dapat C negatif 1. Maka nilai pemalar bagi C adalah negatif 1. Senang kan? Macam ni. Persamaan lengkung daripada fungsi kecerunan. Kecerunan bagi suatu lengkung pada titik XY ialah dy dx sama dengan 15x kuasa 2 tambah 4x tolak 3. A. Jika lengkung itu melalui titik negatif 1, 2, cari persamaan lengkung itu. B. Seterusnya, cari nilai Y apabila X sama dengan X sama dengan 1. Okey, dekat sini cikgu saja nak lakar lah. Okey, senyum ke masam cikgu tak pasti, kita buat dulu. Okay, cikgu buat senyum. Okey, bayangkan ni lengkung. Okey, lengkung ini melalui negatif 1, 2. Okey, di mana lengkung ini mempunyai kecerunan. Okey, kecerunannya adalah dy dx sama dengan 15x kuasa 2 tambah 4x tolak 3. Ini kecerunan. Soalan ni dia nak cari persamaan lengkung. Okey, persamaan lengkung tu maksudnya y lah. Bla 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 bla. Kan? Okey,
Okey, ni dy dx. Jadi, kita kena kamerkan kecerunan. Kamerkan dy dx, baru kita dapat y. Okey, cikgu buat A dahulu. Di mana? Cikgu tulis dulu dy dx. Jadi, cikgu nak kamerkan mereka. Jadi, cikgu nak dapatkan y. Y sama dengan kita kamer terhadap x. Okey, kita teruskan. Kuasa 2 jadi kuasa 3 per 3. Okey, jangan lupa kalau indeksnya, kalau tak ada indeks maksudnya 1. Jadi, 4x kuasa 2 per 2. Okey, negatif 3 tak ada x, akan dapat 3. Jangan lupa letak c. Begitu. Jadi, kita tengok mana yang boleh ringkaskan, kita ringkaskan. Jadi, di sini 15 bahagi 3, cikgu akan dapat 5. Okey, 5x kuasa 3, 4 bahagi 2, 2x kuasa 2. Yes. Okey. Okey. Jadi di sini. Jadi kita tak boleh persamaan lengkung mesti ada nilai C, nilai pemalar. Jadi jangan lupa. Okey, nilai pemalar. Jadi persamaan ini, okey, persamaan ini persamaan lengkung. Dia melalui titik negatif 1 2. Bermaksud kita dah ada nilai x dengan y. Bila x sama dengan negatif 1 dan y sama dengan 2, kita gantikan dalam persamaan. Okey, bila kita gantikan dalam persamaan, kita akan dapat C sama dengan 2. Okey, makanya daripada ini persamaan lengkung, jangan tinggalkan macam tu je, tak siap lagi. Okey, persamaan lengkung adalah kita gantikan balik nilai C tu. Tambah 2. Tara! Okey, beginilah contohnya. Okey, dah siap A. Okey, kita tengok B pula. B pula. Seterusnya, cari nilai Y apabila X sama dengan 1. Okey. Bila X sama dengan 1, senang sahaja. Masukkan maklumat. Nak cari nilai Y kan? Mana Y? Sini Y. Bila X sama dengan 1, gantikan. Kita gantikan sahaja. Okey, jadi kita akan dapat nilai Y sama dengan 6. Tara, senang kan? Okey, jadi itu sahaja contoh-contoh untuk 3.2. Kameran tak tentu. Diharapkan murid-murid bolehlah mencuba soalan latih diri dalam buku teks. Okey, jadi kita jumpa video cikgu yang seterusnya untuk subtopik 3.3. Bye! Terima kasih kerana sudi belajar bersama saya iaitu Cikgu Nurul. Semoga bermanfaat dan semoga dapat membantu. Admath senang sahaja kan? Jangan lupa buat latihan. Usaha itu penting. Yang penting percaya pada diri sendiri. Bye!